Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video kali ini aku nak buat checklist kerja restore TZM Encik Husni. Jadi video ini ditujukan kepada owner motor dan kepada penonton yang lain pun boleh menonton untuk kita prepare apakah alatan yang perlu diganti ataupun tak perlu diganti dalam kerja-kerja restore TZM Encik Husni ni. Untuk kerja restore TZM Encik Husni ni aku pecahkan kepada 4 peringkat. Peringkat yang pertama adalah peringkat untuk berdirikan motor. Peringkat yang kedua pemasangan komponen pada bodi motor. Peringkat ketiga pemasangan part enjin. Dan peringkat terakhir adalah cover set. Jadi komponen alat ganti yang aku checklist ni berdasarkan 4 peringkat ni lah. Peringkat yang pertama untuk mendirikan motor, chassis chassis perlu dibersihkan daripada cat lama. Jadi chassis ni dah selesai di blasting. Jadi selepas ni aku akan buat kerja spray lah. Okey, itu dia punya checklist yang pertama, blasting chassis. Keduanya adalah kerja welding. Waktu aku leraikan TZM Encik Husni ni, dia punya swing arm ni yang sini dah patah lah. Okey, dah patah, dah tak ada. Lepas tu bahagian bawah ni aku dah modify untuk tambahkan dia punya bobin. Okey, supaya nanti bila dah ada padlock, motor ni berdiri dengan lebih kemas lah. Tak mengganggu lagi dia punya cat swing arm bawah ni. Dia ada bobin kat tepi ni. Jadi padlock akan berdiri dekat situ. Jadi itu kerja welding. Dan satu lagi tongkat. Tongkat motor ni pun aku hantar buat kerja welding supaya tongkat tu lebih nampak sempurna lah. Sebelum ni dia ada patah. Jadi dah modify tongkat tu. Juga bahan cat bahan cat terdiri daripada 3 lapisan. Yang pertama adalah epoxy primer untuk besi ni. Yang kedua base color dan yang ketiga clear coat. Okey, yang seterusnya adalah mengikut checklist aku tayar kita akan hantar ke kedai tayar untuk buka tayar tu, dan biasanya mereka cas lah satu tayar depan belakang ni sepasang tayar RM10. Juga sport rim ni aku tak hantar blasting, aku tanggalkan guna pen remover. Jadi pen remover perlu dibelilah lebih kurang satu. Okey, seterusnya juga ini adalah skru head RZ yang untuk dibuat bobin. Jadi skru ni perlu dibeli 2 lah, kiri dan kanan sepasang. Skru 2 kiri dan juga kanan untuk welding dia punya bobin. Okey, seterusnya juga mengikut checklist aku ni adalah tayar. Tayar untuk TZM ni dua-dua asal datang dah 10 tahun tersadai. Dari dah tayar tu dah keras. Seterusnya juga untuk mendirikan motor, fork fork perlu ditukar minyak. Jadi fork oil, and then dia punya dust seal. Okey, ni dust seal, and then dia punya clip dan juga oil seal lah. Jadi benda ni, dan satu lagi dia punya minyak. Benda ni perlu dibeli untuk pemasangan set lengkap dia punya fork. Seterusnya adalah monoshock. Mengikut list aku tu, monoshock yang sedia ada ni pada aku boleh je pakai, tapi benda dah lama. Jadi terpulang pada owner. Kalau owner nak beli, kita belilah. Kalau tak nak beli, benda ni dicuci balik supaya monoshock ni boleh diguna pakailah. Namun ialah monoshock lama kan, kita tak tahu dia punya performance macam mana. Jadi terpulanglah pada owner motor nak beli ke tidak. Tapi aku cadangkan belilah baru, motor dah lama kan. Monoshock baru baru sedap. Seterusnya mengikut list aku tu sprocket belakang. Nak berdirikan motor, sprocket mesti kena pasang kat tayar belakang. Jadi sprocket yang ada ni boleh pakai lagi. Okey, boleh pakai lagi. Tapi dia dah mula nak tajam lah. Kalau masuk rantai baru tak berapa sesuai jika sprocket lama. Okey, jadi kalau nak masuk rantai baru, sprocket depan belakang mesti kena tukar baru supaya dia lebih sempurna. Yang ada ni saiz dia 45. Jadi untuk motor Encik Husni aku cadangkan lah, kita try pakai saiz 47 ataupun 46 pula. Apa benda je punya rasa. Okey, so sprocket. Yang seterusnya ada punya hub damper getah ni. Getah yang ada ni bila aku pasang pada rim dia dah ada gap. Benda ni bila pasang dekat rim
Getah ni ada dekat rim, dia ada gap, dia ada goyang. So nak tak nak benda ni kena tukar lah hub damper ni. Tak mahal pun, dalam RM10 rasanya untuk one set. Terus juga ni rim original made in Japan. Dia punya kepala tiup akan masuk stainless steel, jadi kena beli dua lah untuk dirikan motor, untuk depan dan juga belakang. Terusnya adalah bearing. Bearing yang aku nampak setelah aku leraikan motor ni, bearing untuk tayar belakang masih lagi okey. Cuma bearing tayar depan aku tengok dah teruk sangat lah. Jadi aku keluarkan, dan bearing ni perlu ditukar baru lah. Okay. Sama juga dengan dia punya hub damper. Dekat situ, kat rantai tu satu bearing. Bearing tu pun dah mula mengeras, so aku tukar. So bearing tayar belakang aku kekalkan sebab bearing dia masih lagi baik. Juga dengan bearing swing arm ni, dekat sini ada bearing kiri dan kanan. Okey, aku perhatikan bearing ni masih lagi tegap, tak ada goyang, tak ada gap pun. Jadi aku rasa tak perlu membazir lah, kita beli bearing baru, kita guna yang ada je. Bearing ni masih lagi okey. Okey, itu selesai peringkat pertama untuk berdirikan motor. Kalau ikut list aku, benda tu sahaja yang perlu ditukar. Yang lain-lainnya kita akan cat baru, dan motor ini boleh berdirilah setelah dibeli alat ganti yang aku listkan tadi. So kita masuk kepada step yang kedua, iaitu berkenaan dengan komponen pada body chassis TZM. Pertama sekali, owner motor dah bagi aku footrest belakang baru. Jadi ni yang depan, footrest depan. Jadi bila belakang baru, depan tak tukar baru, tak cantik. Kebetulan pula yang lama ni getah dia dah terumpil, dan sebelah sini dia punya dah tak ada, dan dia pun dah berkarat teruk. Dan bila benda ni berdiri atas motor pun dia dah bergoyang. Jadi benda ni tak mahal mana. Aku syorkan bila dah belakang baru, depan pun kita tukar baru. Yang seterusnya dia punya rubber dekat sini. Ni rubber yang lama dah mengeras. Okey, jadi dekat yang ini dah ada 6, kiri dan kanan ada 6, atas ni ada 1, 2, ada 4, dan dekat belakang lampu tu dia ada 3. So rubber ni kita akan tukar semua supaya nanti carbo set pasang lebih kemas. Okey, yang seterusnya dia punya master pump brake. Ini brake depan. Tengok dalam ni dia dah rosak, getah dia pun dah hancur. Jadi yang ni kita akan tukar repair kit yang baru. Master pump brake depan, dia punya repair kit. Yang ni dia punya casing kita akan spray balik lah, dia punya tabung minyak ni bagi cantik. Sama juga dengan belakang. Yang ni dia punya master pump brake belakang bukan original. Yang ni original masih lagi. Yang belakang bukan original, dan kita akan tukar dia punya master pump brake. Sebab dalam ni mesti berkarat ni, lama tersadai dia mesti minyak dia dah jadi minyak sapi. So kena tukar dia punya master pump. Terusnya set wiring lah. Motor ni wiring ni dah keras. So untuk full set wiring aku akan perlu ditukar baru. Yang seterusnya dia punya oil seal brake. Okey, dalam ni dia ada oil seal brake belakang, brake depan. Yang ni pun benda murah je, alang-alang servis, masuk minyak baru. Oil seal pun kita akan tukar baru, tapi dia punya pad brake masih tebal lagi. So aku akan guna pad brake yang ada lah, tak perlu ditukar lah pad brake tu. Seterusnya dekat swing arm ni dia akan ada satu skru bobin. Ini skru yang bahagian dalam untuk pegang dia punya bobin. Jadi dia punya bobin tu kena beli lah sepasang, kiri dan kanan. Okey, ini juga part penting, servo. Servo ni waktu aku buka, aku dah test dekat motor yang aku tengah restore yang dah ada bateri. Dan servo ini ada masalah. Dia punya gigi-gigi dalam tu dah haus. Sebab dia dah gila. Dia dah, bila berpusing tu dia dia dah macam dalam tu gigi dia dah tak gigit lagi. Jadi perlu diservis lah. Dan yang ini perlu diperbaiki lah, sangat penting. Servo. Untuk kabel motor ni semuanya masih okey, cuma satu je yang tak okey, throttle cable. Bermula daripada atas hinggalah ke bawah. Kalau aku perhatikan, getah dia dah hancur. Getah dah hancur, memang tak cantik nanti sebab benda ni dekat pedal. Lepas tu dekat sini pun dah berselotip.
Dah bersotik. Sebab apa disotik? Dalam ni dah pecah. Okey, kau nampak ni dah pecah. Okey, jadi bila dah pecah dia tak gigit benda ni lah. Dan bahagian bawah kat tuti pun dia punya getah dah hancur. So benda ni perlu ditukar baru. Untuk kabel clutch, kabel RPM, kabel speedo semua masih okey lagi. Terusnya radiator ni masih okey. Cuma getah yang bawah ni dah ada dua. Dia dah reput. Yang ni dah pecah dah pun. Jadi dua-dua getah ni perlu ditukar lah. Getah radiator ni murah je ni, tak mahal. Kat fast throttle, yang ni dia punya cover atas tu. So ini pun dah pecah. Dia pecah. Yang ini perlu ditukar dengan yang baru lah. Dia punya cover sahaja. Terusnya juga horn ni aku try, bunyi dia dah tak berapa cantik. Ada perlahan, ada kuat, dan dia punya rupa pun dah buruk. Horn tak mahal mana, dalam RM10 dapat kot. So horn ni kita akan tukar baru. Ikut list tu, seterusnya adalah bateri. Motor ni tersadai lama, so anggaplah bateri yang lama tu tak boleh pakai. Ikut list tu juga getah band. Ni namanya getah band untuk pegang bateri. Getah ni dah keras, lepas tu dia punya penyangkut pun dah tak ada. Sebelah sini ada, sini tak ada. So yang ni tak mahal, dalam RM5 rasanya. Ini pun perlu ditukar barulah. Terusnya adalah dia punya rubber untuk clutch dan juga brake. Ni contoh yang lama, dia dah pecah. Okey, dia dah pecah dan benda pun dah lusuh. Benda ni kena beli sepasang lah untuk bahagian brake dan juga bahagian clutch. Seterusnya juga penutup radiator, radiator thermostat. Jadi aku cadangkan pada owner motor beli yang ni lah, supaya kita ada safety sikit untuk melihat keadaan suhu pada radiator. Signal belakang, owner motor ada berikan aku signal belakang yang ni. Tapi malangnya motor ni tidak ada dia punya bracket. Datang-datang tu hari tak ada bracket. Nak beli bracket mahal, babe. Jadi aku cadangkan pada owner motor, kita modify motor ni, kita guna LED signal. Murah sikit. LED murah sikit, jadi ini simpan dulu sementara nak dapat dia punya bracket. Beli LED signal sahaja. Dalam list tu juga aku ada listkan, dalam ni ada dua komponen. Pertama dia punya span, yang kedua dia punya jaring. Jadi untuk standardkan motor ni semula, carburetor mengikut kilang, komponen tu kena ada lah, supaya dia punya tabung angin ni bekerja mengikut spek kilang. Dia ada jaring, dia ada span. Yang seterusnya berdasarkan list, aku ada listkan mirror master pump. Mirror master pump ni mirror dia, cermin ni dah lusuh, disebabkan kita nak restore dia punya master pump ni dengan repackage yang baru. Alang-alang dah buka ni, kita akan buka ni sekali untuk tukar yang baru. Okey, dia punya mirror. Yang seterusnya adalah coolant cap, coolant dan juga tuti, tong tuti kat sana tu. Sepatutnya dia punya coolant ni ditulis sini coolant, coolant, dan dekat tong tuti dia akan tulis oil. Jadi kita elok guna yang itulah, tulisan yang betul. Dan yang ada ni pun dia dah keras, meruput. Jadi rasanya boleh tak mahal mana. Aku cadangkan kita tukar lah. Okey, tukar dua-dua supaya nanti bila kita isi minyak, isi air, kita tak salah. Coolant, minyak. Ikut list tu, swing arm rubber yang seterusnya, swing arm rubber. Yang ada ni dia dah lusuh teruk. Jadi benda ni aku syorkan owner motor tukar lah. Okey, swing arm rubber. Ini adalah rantai. Okey, sprocket dah cadangkan tukar baru. So nak tak nak, elok rantai pun tukar baru. Ikut senarai tu juga aku listkan temperature meter digital. Okey, aku rasa benda tu penting. Walaupun dia dalam 5 ke 60 ringgit satu set, tapi bila ada digital meter ni, untuk setting motor selepas overhaul, aku lebih yakin lah, untuk kita lihat dia punya suhu. Memandangkan dia punya meter belum tentu elok, yang dah sedia ada itu meter temperature. So aku mengesyorkan owner motor kita tambah aksesori digital temperature meter. Okay, yang seterusnya juga yang ini, dia punya gear lever bahagian kaki. Yang dah ada ni dah makan bengkok dah, dah berkarat teruk pula tu. So yang ini pun elok ditukar ganti baru. Okey,
Yang ini dia punya tabung minyak brake belakang. Ini bukan original. Yang ada ni adalah brand lain dan tak sesuai sebenarnya untuk TZM pasal dia punya tempat lubang ni terbalik. Okey, sepatutnya dia macam gini. Dia macam ni, dia punya hose kat sini. So yang ada ni pun dah patah. Okey, ni dah patah. So aku cadangkan kita cari yang original second hand, yang TZM Lerai yang rasanya ada jual. So kita akan tukarlah tangki minyak brake belakang ni dengan yang baru. Kedua dia punya hose pun dah putus lah. Yang ni kena pergi kedai kereta lah dapatkan hose yang baru. Okey, yang seterusnya dia punya pump to T gear. Dalam ni dah ada gear. Aku perhatikan gear tu dah haus teruk dah. Dah haus teruk. Jadi gear ni nasib baik aku ada spare part satu. Kalau tak ada benda tu tak nak kena cari pump to T second hand. Aku akan servis pump to T ni dan masukkan gigi gear yang aku ada tu. So gigi gear kena tukar yang baru dalam tu pasal dah haus teruk dah. Okey, bahagian yang terakhir selepas aku buat checklist untuk komponen chassis ni, dia punya hose radiator ni dah putus dah. Dah putus, mungkin faktor usia. Jadi yang ni pun perlu ditukar dengan yang baru. Aku rasa itu sahaja part-part yang perlu ditukar pada body, komponen-komponen pada body TZM. Dan aku teruskan part yang ditukar pada bahagian enjin pula. Yang pertama untuk mendirikan motor, yang kedua untuk part body, komponen-komponen, dan yang ketiga untuk komponen enjin. Okey, bila nak buat overhaul enjin, pertama gasket lah. Gasket overhaul kena beli semua. Lepas tu dia punya water pump oil seal. Water pump oil seal yang ada dekat aku ni dah lusuh sangat. So bila overhaul elok ditukar baru. Okey, yang seterusnya juga oil seal pump to T. Okey, pump to T yang aku tunjukkan tadi, dia kena beli oil seal gasket repair kit yang baru juga sebab kita nak cuci, jadi gasket yang lama tak boleh pakai, kena tukar gasket yang baru. Yang seterusnya adalah clutch damper, full set oil engine. Okey, bila kita buat kerja overhaul, enjin yang dibuka itu dia perlu ditukar dengan semua oil seal yang baru lah. Okey, yang list seterusnya adalah clutch damper. Dekat ni, dalam ni ada satu damper. Okey, dia dah bergoyang, nampak? Dia dah longgar. Jadi dia punya damper dalam tu perlu ditukar sekali dengan gasket dia ni. Okey, benda ni tak boleh dibiarkan lama, nanti enjin akan bunyi bising. Ni tu dekat bahagian enjin ada sprocket kecil. Jadi sprocket belakang dah baru, rantai dah baru, sprocket depan pun kita akan tukar baru. Sebab aku tengok sprocket kecil yang ada itu pun dah mula tajam. So sprocket tu perlu ditukar. Dan carburetor yang ada ni, okey, brand Lipo. Jarang aku jumpa TZM guna brand Lipo ni. Kebiasaannya kita pakai Mikuni lah. Sama ada Mikuni Copy Ori ataupun Mikuni Original Japan. Tapi tak apa, kalau kita nak cuba pakai carburetor ni, aku cuba buat. Dan perlu dibeli repair kit lah. Sebab ni dah tersadai lama. So kita akan tukar gasket dia punya part-part dalam ni lah. Kita akan tengok, kita akan tukar dengan repair kit yang baru. Yang seterusnya adalah boost crankshaft. Ini memang mahal barang ni. Kalau dapat hasilnya harga dia 100 benda ni. Tapi susah nak cari lah. Susah nak cari benda ni. Sebab apa boleh tukar? Sebab dia punya boost ni, sebelah kiri, sebelah kanan, dua-dua dah makan. Dah berlekuk. Ini yang boleh menyebabkan minyak enjin bocor ke blok. Kalau dia makan sebelah sini je, kita boleh pusing masuk sebelah sini. Tapi boost ni dia dah dua-dua makan. Maknanya motor ni dah lama guna boost ni. Mula-mula dia masuk sebelah sini dekat dia punya crankcase. Jadi bila dah makan sebelah sini, dia tukar sebelah sini. Pun dah makan juga dia punya boost. Nak tak nak ini wajib ditukar. Ini mandatory ni. Benda mahal kena cari jugalah. Seterusnya inilah cover engine ni. Cover engine ni aku dah cuci. Jadi dekat sini dia ada mirror. Mirror ni aku tengok dah lusuh, perlu ditukar lah.
dan juga dia punya penutup. Penutup yang ada tu dah lusuh sangat. Jadi benda murah kita beli saja. Dan aku lupa nak listkan dia punya kipas ni, kipas water pump ni. Kalau tengok ikut pada keadaan kipas tu teruk sangat lah. Tapi tak apa, aku cuba cuci dulu. Kalau tak boleh pakai, kipas tu kena tukar baru lah. Okey. Untuk part enjin wajib tukar, aku dah listkan tadi. Cuma dalam part enjin ni aku ada listkan lah juga performance punya part, macam contoh block, piston, rod motor ni kena tukar, memang kena tukar. Okey, sebab rod dia dah goyang. Okey, rod dah goyang, jadi rod kena tukar. So yang ni kena hantar kedai foundry, dia kompres, masuk rod baru lah. Right. Jadi untuk enjin ni kena ada lagi apa rod, bearing, full set bearing. Bearing semua kita akan tukar. Kalau nak cantik enjin kita weight blast, tapi tu pulang pada owner. Weight blast ni mahal. Tak silap aku tak lari 200 harga dia. Okey. Bush power valve. Okey, bush power valve pun yang ada ni dah mula goyang. Terpulang pada owner lah, nanti aku akan tunjukkan pada dia. Tapi elok bush power valve ni kita beli barulah. Kan ini dia punya bush. Okey, dia punya power valve masih okey, aku dah cuci. Okey, sebelah sini masih lagi okey, spring pun ada, tak ada masalah. Cuma bush yang sini dia dah nampak dia goyang. Okey, dia goyang, dia dah makan. Jadi bush ni perlu ditukarlah. Okey, so untuk jimat power valve yang ada ni kita pakai balik. Nak beli power valve okey, 100 lebih jugalah. Okey, yang seterusnya dia punya pulley. Pulley yang ni Encik Husni punya. Kalau tengok yang ada pulley ni dah mula nak rosak. Tengok tu, dia punya besi ni mula nak keluar. Okey, mula nak keluar. Jadi benda ni dah bergoyang lah. Kalau pasang nanti dia akan goyang, dan tak mustahil benda ni akan boleh jadi cair jika panas. Jadi nak pakai benda ni, harga dia lebih kurang 3 ke 40 ringgit lah. Tapi kalau nak pakai custom yang alloy punya, harga dia keras, 110 ringgit kat sini sekarang. Jadi ni aku tujukan pada owner motor, boleh fikir-fikirkan sama ada nak tukar yang ini ke ataupun nak pakai yang alloy punya. Okey, yang seterusnya adalah rake valve. Rake valve motor ni memang perlu ditukar, sebab bila aku buat inspection, yang ini dia dah ada gap. Bila tekan dia ada pergerakan. Nampak tak? Okey. Sepatutnya benda tu dia melekat. Yang lain-lainnya okey, masih rapat. Yang dua ni masih ada gap. Jadi rake valve ni dia ada dua keadaan, nak tukar lidah saja ataupun masuk yang baik punya V-Force. Untuk V-Force ni harga dia mahal lah. Harganya tak silap aku 180 satu. Tapi kalau nak tukar dia punya lidah saja dalam 5 ke 60 ringgit jugalah. Kalau yang baik tu, yang karbon. Jadi itu pun kena tukar. Yang terakhir sekali, part penting juga untuk performance motor, iaitu CDI, carburetor, coil plug. 3 perkara ni aku tengok benda dah lama. Ni contoh. Ini dah lama dah coil api ni, coil plug ni. Tapi tak apa, aku cuba pakai dulu. Kalau api tak cantik, memang kena cek daripada CDI, magnet, sehinggalah ke coil magnet ni, coil plug ni. So apa-apa aku listkan dululah part-part ni. Part ni perlu diuji atas motor dahulu. Kalau tak okey, baru dah ditukar. Tu part engine, bahagian performance engine. Maksud aku performance ni dia ada yang biasa, dia ada yang okey. Yang okey ni memang mahal. Terutamanya rake valve, pulley, carburetor, apa lagi, nak white blast engine, nak bagi cantik, road ori ke lokal. Jadi but performance ni bergantung pada owner. Nak cantik, beli barang yang baik. So aku saja cakap awal dahulu supaya owner motor boleh faham lah. Dan yang terakhir sekali, bahagian 4, iaitu bahagian cover set lah. Cover set, dekat cover set dia ada getah dia. Okey, getah tu perlu dibeli. Kemudian dekat tank dia ada dia punya stopper petrol. Dia punya dalam tank ada pelampung.
Dan dekat seat seat dia ada cover key maksud aku yang dekat sini yang sedia ada, dia tak letak cover key dia. Sepatutnya ada satu cover key ni untuk cocok benda ni. Okey, dan owner motor cakap dengan aku dia nak suruh tukar cover seat ni yang lebih cantik lah. So aku dah estimatekan harga dalam tu, jadi owner motor boleh buat rujukan. Dan seterusnya full cover set lah, sama ada owner motor nak repaint balik cover set yang ada ataupun beli cover set yang baru. Aku rasa itu saja setakat mana yang aku dapat scan, tapi benda tu belum muktamad lagi. Kita akan jumpa masalah-masalah lainnya selepas restore, selepas kita hidupkan motor ni. Baru kita akan dapat jumpa apa masalah-masalah lain, dan sekiranya part itu boleh ditukar yang tidak ada dalam list, kena standby jugalah. So aku rasa itu saja video berkaitan checklist restoration motor TZM Encik Husni. So stay tune, bye bye, jumpa lagi.